Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi berjumpa kita lagi pada kelas PDPR yang pertama pada minggu ini. Yang harap semua pelajar bersedia dan juga untuk kelas selepas ini juga. Okay? Maksudnya kelas pada hari yang lain jugalah. Selepas ini kita akan mengikuti kelas PDPR. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kepada subtopik bab 5 iaitu ikatan datif. Okey. Jadi pada akhir kelas ini seharusnya pelajar-pelajar boleh menjelaskan dengan contoh pembentukan bagi ikatan datif. Dengan kata lainnya, selepas kelas ini, pelajar dia akan faham dah apa itu ikatan datif, apa konsep ikatan datif, contoh-contoh bagi pembentukan ikatan datif, di mana pembentukan ikatan datif itu berlaku. Jadi perkara pertama jadi yang paling penting untuk memahami konsep ikatan datif adalah pelajar mesti tahu dahululah apa itu ikatan datif. Jadi ikatan datif ini juga dikenali sebagai ikatan koordinat. Jadi lepas ni kalau kita panggil ikatan koordinat, maksudnya dia adalah ikatan datif lah, dia sama konsepnya. Okey, ikatan datif ini dia menggunakan konsep ikatan kovalent. Jadi bila kita sebut ikatan kovalent tu maksudnya dia melibatkan perkongsian elektron lah. Jadi perkongsian elektron, apa bezanya? Jadi apa bezanya ikatan datif ni dengan ikatan kovalent yang seperti kita dah belajar sebelum ni? Okey, ikatan kovalent yang kita belajar sebelum ni seperti mana yang kita sedia maklum, dia melibatkan perkongsian elektron antara dua atau lebih atom lah. Jadi setiap atom itu dia terlibat dengan sumbangan elektron bergantung kepada berapa elektron yang dia kurang lah. Contoh kalau pembentukan bagi molekul klorin, molekul gas klorin iaitu Cl2. Jadi dia melibatkan dua atom klorin. Klorin tu sendiri dia punya elektron valence 7. Jadi maksudnya setiap atom klorin itu kurang satu elektron. Jadi setiap atom klorin akan menyumbangkan berkongsi satu elektron lah. Jadi masing-masing tu dia ada sumbangan elektronnya. Itu ikatan kovalent yang kita dah belajar sebelum ni. Tapi ikatan datif ini, yes dia melibatkan perkongsian elektron. Tetapi elektron yang dikongsi itu adalah disumbangkan hanya daripada satu atom sahaja. Contohnya kalau kita ada atom A dan B, A dengan B itu terikat oleh ikatan datif. Jadi bila kita sebut ikatan datif, maksudnya, okey, terus dalam kepala kita dia adalah perkongsian elektron. Tetapi perkongsian elektron itu disumbangkan, elektron yang disumbangkan itu adalah berpunca daripada salah satu sama ada A atau B. Contoh A sahaja yang menyumbangkan elektron. Kenapa boleh berlakunya begitu? Kerana salah satu atom itu, contohnya B tadi tu yang tak menyumbangkan elektron tu, dia tiada apa-apa elektron untuk disumbangkan. Ada zero kat situ. Okey, tak apa, kita tengok contoh lah. Okey, contoh ion yang terhasil daripada ikatan datif adalah contohnya ion amonium. Okey, ini amonium bukan ammonia. Seringkali pelajar dia tersilap di sini kalau mana-manalah kalau dalam soalan tu minta pelajar tuliskan formula ion amonium, dia pergi tulis formula bagi ammonia. Okey. Saya tuliskan di sini Okey, kalau dia tulis ammonia, formula ammonia adalah NH3. Okey, nama ammonia adalah NH3. Ini adalah ion ammonium. Jadi ion ammonium NH4+. Okay, dia ada charge dan H24. Jadi take note lah di situ. Satu lagi adalah ion hydroxonium. Ion hydroxonium ni formula dia adalah H3O+. Jadi dua contoh ini adalah contoh-contoh bagi ion yang terbentuk melalui ikatan datif. Okey, jadi kita akan tengok contoh pembentukan bagi ion hydroxonium. Okey, jadi ion hydroxonium ni asalnya dia adalah melalui pembentukan ikatan datif di antara molekul molekul H2O. Okey, ini adalah H2O. Okey, H2O itu sendiri dia adalah sejenis molekul yang diikat melalui ikatan kovalent
Selepas ni mesti pandai beza lah bila masa kita guna ikatan kovalent, bila masa kita nak guna ikatan datif. Jadi ikatan kovalent tu pembentukan molekul biasa lah yang kita belajar sebelum ni. Jadi H2O itu dia ada melibatkan dua atom, iaitu atom hidrogen dan atom oksigen. Jadi masing-masing itu dia kurang elektron. Contohnya hidrogen kurang 1 elektron dan oksigen kurang 2 elektron. Jadi pembentukan H2O ini melibatkan dua atom H dan satu atom oksigen lah. Jadi oksigen ini dia akan berkongsi elektron dengan setiap satu atom hidrogen. Jadi dua pasang ini dia dah pun terikat. Okey. Tapi kita untuk pembentukan ikatan datif ni, kalau kita tengok kat sini, yang ini adalah dilukiskan dalam persamaan struktur Lewis. Kenapa? Sebab kita nak lebih jelaslah nampak mana elektron yang terlibat. Jadi selepas ini kalau kita nak menerangkan ikatan datif, kita guna struktur Lewis. Okey, kemudian kita fokus kepada oksigen tu. Jadi hidrogen tu dah selesai lah. Jadi dia tak terlibat hidrogen dalam molekul H2O tu. Dia tidak terlibat dalam pembentukan ikatan datif. Jadi ikatan datif ni dia melibatkan elektron. Elektron. Okey, dia akan melibatkan elektron yang masih lagi belum terikat. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia lone pair lah. Lone pair elektron. Okey. Ataupun kalau dalam bahasa Melayunya pasangan elektron yang bebas. Jadi yang ini ni, yang warna hijau ni, dia masih bebas. Jadi dia belum lagi terikat dengan mana-mana atom. Jadi yang ini, elektron inilah yang disumbangkan oleh oksigen. Kita tengok secara individu. Yang bersedia untuk berkongsi dengan ion yang tadi saya kata tu, yang dia tak ada apa-apa tu. Maksudnya dia tak terlibat dengan sumbangan elektron tu. Jadi untuk contoh bagi pembentukan ion hidroksonium ni, jadi dia akan melibatkan ion hidrogen. Bila sebut ion hidrogen, maksudnya H+ lah. Jadi H+ ni boleh berasal daripada, contohnya daripada larutan. Contoh kalau saya sebut larutan asid hidroklorik. Jadi contoh HCl. Okey, kalau kita dah belajar sebelum ni dalam persamaan kimia, kalau kita nak tentukan dia punya hasil kan, kita uraikan dulu menjadi ion H+ dan Cl-, betul. Jadi yang ini ni nanti dia akan combine lah dengan satu lagi bahan yang berlainan cas. Jadi H+ inilah contohnya dia terhasil melalui atom hidrogen yang asalnya seperti mana kita tahu, atom hidrogen elektron dia adalah 1. Jadi pembentukan H+ ini kerana dia telah melepaskan satu elektronnya. Jadi bila sedia ada 1 dan dia melepaskan elektron, seperti mana kita tahu sebelum ni, H ni dia akan terlibat dengan perkongsian. Tapi untuk yang ini ni, dia tak terlibat dengan perkongsian untuk pembentukan ion H+ ni. Dia melepaskan elektron dia. Jadi bila dia lepaskan elektron, maksudnya dalam diri dia itu dah tak ada apa-apa, zero. Jadi tak ada apa-apa yang boleh disumbangkan lah. Jadi dia ibaratnya macam tersisih dekat situ. Dia mencari-cari pasangannya. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ni adalah contoh gambar rajah. Ni kita tengok ni. Inilah dia H+. Jadi H+ ni tercari-cari siapakah yang sudi untuk menyumbangkan dia elektron sebab dia tak ada apa-apa. Jadi mesti cari orang yang mempunyai lone pair. Jadi kat sini oksigen tu yang masih mempunyai lone pair. Jadi dialah yang akan menarik H+ ini untuk terlibat dengan pembentukan ikatan datif. Jadi ikatan inilah yang kita panggil sebagai ikatan datif. Saya sebut ID. ID itu adalah ikatan datif. Jadi
kalau kita tengok ni adalah hasil. Macam mana kita nak tulis hasil jadi kita tahu itulah sebabnya kenapa formula dia ada 3H kat situ H3O. Okey. Jadi 2H ni kita tahu dia original daripada molekul H2O tadi. Okey. So kita tengok yang cross tu adalah daripada hidrogen sebab itu kalau kita melukis pembentukan sebarang elektron, pembentukan sebarang ikatan, formula ataupun hasil kalau kita nak tunjukkan dia punya elektron, kita lukis dengan berlainan jenis lah supaya kita jelas kat situ. Jadi elektron yang ini ni masih lagi bebas lah, dia tak terlibat. Yang ini tadi ni lah, yang lone pair ini tadilah yang terlibat dengan perkongsian. Okey, tapi dua elektron ni kita dah nampak tadi dia memang asalnya daripada oksigen. Jadi ion hidrogen tu tadi tak ada sumbang apa-apa pun. Cuma elektron daripada oksigen ni dia baik hatilah, dia menyumbangkan elektron. Jadi inilah kita panggil sebagai ikatan datif antara elektron daripada atom oksigen yang daripada molekul air itu dengan ion hidrogen. Okey. Dan kemudian kenapa ada plus pula dekat sini tapi kena ingat, okey, dia asalnya daripada molekul H2O. Okey. Molekul H2O ini dia originally dia adalah natural, tidak bercas Jadi apa-apa yang tidak bercas, sama ada apa-apalah molekul, contohnya H2O ni dia kosong, asalnya zero lah, dia natural. Kalau kita tambah sahaja ion yang bercas positif, logiknya memang dia akan menjadi yang bercas positif lah. Jadi contoh kat sini kita tambah ion H+ kan, bercas positif. Jadi keseluruhan ini akan bercas positif. Ion hidroksonium ni bercas positif. Sebab itu pembentukan ion hidroksonium ini kita perlu tunjukkan casnya lah. Kita letakkan kurungan dan di luar kurungan tu ada plus dekat situ. Okey. So diharap semua fahamlah pembentukan bagi ikatan datif jadi kalau diberi struktur Lewis begini, kalau diminta untuk menunjukkan atau label kat mana ikatan datif tu, seharusnya pelajar boleh label lah. So sini adalah ikatan datif. So kita nampak antara O dengan H tu perkongsian elektronnya itu kedua-dua adalah dot. Sebab apa? Dia berasal daripada satu atom sahaja, daripada atom oksigen. Okey, so diharap jelas di situ. Okey, so selepas penerangan tadi ada latihan pengukuhan sikit lah yang awak semua perlu buat. Okey, boleh tak anda terangkan pembentukan ion bagi amonium? Jadi seperti yang tadi yang saya dah nyatakan, ada dua, satu adalah ion hidroksonium, satu lagi adalah ion amonium. Jadi saya minta untuk awak terangkan pembentukan bagi ion amonium pula. Maksud penerangan ini adalah pelajar dia seharusnya menerangkan, bukanlah dalam bentuk ayat-ayat. Kalau ayat-ayat tu mungkin poin-poin lah. Tapi yang penting adalah menunjukkan seperti mana yang saya tunjukkan inilah. Contohnya ni sekejap. Okey, ni. Tunjukkan struktur Lewis ini. Persamaan dalam bentuk struktur Lewis ini. Cuma yang ini adalah ion hidroksonium kan. Apa yang anda perlu buat adalah tunjukkan pembentukan bagi NH4+. Yang penting sekali label di mana ID, ikatan datif bagi ion amonium tadi kalau hidroksonium di sini ikatannya. Kalau amonium dekat mana pula? Okey. So tunjukkan yang itu, tuliskan di dalam buku latihan dan boleh hantar untuk semakan lah. Okey, sebarang pertanyaan boleh PM saya lah. Okey. So itu sahaja kelas kita hari ini. Sekian sahaja. Terima kasih semua dan Assalamualaikum.